wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sebesar-besar syukur. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak-banyak terima kasih. Kalau saya soalkan, saya buat pertanyaan, pasal apa kita tak kena syukur? Terima kasih pada Allah. Maka mungkin jawapan dia ni, kalau nak tulis ni satu buku tak habis. Soalan dia, mengapa kita kena terima kasih pada Allah? Atas apa kita nak terima kasih pada Allah? Banyak sangat perkara yang boleh membuatkan seseorang itu terima kasih balik pada Allah. Kalau kita suasana kita pada hari ini, terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita balik ke masjid. Baru-baru ni kita pakat pening kepala lah, tuan-tuan. Pasal apa pening kepala? Nak pergi masjid tak boleh. Sebab kita fahamlah sebab dia. Tiba-tiba tuan-tuan nak kata apa pada Allah? Kita perseru agama, kita diajak dan kita mengajak orang melihat kerja buat Allah. Memanglah kebenaran daripada kerajaan kita, terima kasih juga pada kerajaan. Tapi sebenarnya terima kasih kita yang sebenar-benarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana teringat saya pada satu matan hikam daripada Syekhuna Ibnu Attaillah As-Sakandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Min ahadi hikamihi, salah satu daripada kata-kata hikam dia. Kata hikam kan, hikam ni banyak. Hikam Abi Madian, hikam Haddad. Tapi yang paling popular, yang paling top, yang paling first class, yang paling tinggi darjat hikam dia ialah hikam Ibnu Attaillah As-Sakandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Yang mana hikam dia ni ada lebih kurang 200 hikam yang disyarahkan oleh ulama-ulama, lebih daripada 50 kitab mensyarahkan kitab hikam, tak habis lagi. Baik, apa kata pengarang kitab hikam? Matan hikam yang saya nak bawa untuk tuan-tuan, bagaimana nak kenal orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir. Macam kita nak tahu kita ni masuk golongan mana, ataupun kita kata malam ni tak masuk golongan yang terima kasih pada Allah, ataupun tak masuk golongan yang terima kasih pada Allah. Kata Syekhuna, kata dia dalam bab ni, nak tengok, maksud saya ulang balik, nak terima kasih kat siapa? Yang sebenar-benarnya. Apa hikam yang berbunyi? Al-ghafilu yanzuru madha yaf'alu wal-aqilu ay dhakiru yanzuru madha yaf'alu Allah bih. Makna apa tuan-tuan matan hikam ni? Al-ghafil, orang lalai ni. Al-ghafilu mana orang yang lalai. Isim fa'il al-ghafil. Al-ghafilu yanzuru madha yaf'alu. Orang lalai yang lupa Allah ni ialah dia suka tengok
apa yang dia buat dan apa yang orang buat. Ni golongan orang lalai. Orang yang lupa Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini ulang balik, al-ghafilu yanzuru madza yaf'alu atau madza yaf'alu an-nas. Orang lalai suka tengok dia buat apa dan dia suka tengok orang buat apa. Itu golongan pertama. Wa amma tsani, golongan kedua ialah golongan yang zakiru, golongan yang ingat Allah, golongan yang berakal, al-aqil. Al-aqil lawannya al-ghafil. Al-aqilu, orang yang akal, ini ada akai, yang bahasa kampung kita, bahasa Penang kita center, orang yang center, pemikiran yang baik, sempurna, berakal lah. Maka tuan kita orang berakal lah. Ya, kita termasuk pada orang yang berakal. Sebab tu kita solat. Kerana wajib pada orang yang bersolat itu berakal, dan wajib pada orang berakal itu bersolat. Maka jom kita menambahkan akal kita lagi. Jom tambahkan lagi menjadi kita orang yang berakal pada hukum syarak. Apa yang golongan berakal ni? Al-aqilu yanzuru. Al-aqilu ay zakiru. Orang berakal ini orang yang berzikir. Apa dia buat? Yanzuru madza yaf'alu Allahu bih. Dia suka melihat apa yang Allah buat dekat dia. Ni beza antara orang lalai dengan orang yang ingat Allah. Jadi kita tengok apa buat Allah buat pada kita hari ini. Banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Banyak, tak terhitung, tak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, tak mampu kamu nak kira. Banyak. Contohnya tuan-tuan, Islam yang kita anuti hari ini siapa bagi? Kita pilih sendiri ke? No, Allah bagi. Kita tak ada kuasa memilih. Mak ayah kita Islam siapa bagi? Allah. Lagi apa lagi tuan? Iman, Allah bagi. Rezeki, Allah bagi. Nafas, Allah bagi. Nyawa, Allah bagi. Makan minum, Allah bagi. Cek tengok. Berapa banyak nikmat Allah atas manusia yang manusia lupa. Yang dia pulun, tengok apa dia buat, hingga berbengah-begah dengan apa dia buat. Dia kata dia pandai, dia kata dia bijak, dia kata dia kaya, dia kata dia bagui. Maka dia tengok diri dia. Orang tengok diri ni termasuk golongan orang yang lalai. Orang yang nampak orang buat, manusia buat, golongan orang lalai pada hakikat sebenar syarak. Jadi jom tengok apa Allah buat. Sebab itu bangkit pagi-pagi, kita nak kenal Allah. Jom. Macam mana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tu kenal Allah tak? Kenal. Sebab siapa bagi hidup? Nampak Allah dah pagi-pagi. Maka sebutan zikir ataupun ucapan awal-awal pagi, bangkit pagi, doa bangkit pagi ni, dia memasukkan kita dalam golongan az-zakir, yang ingat Allah. Kalau bangkit pagi tak sebut nama Allah, tak sebut Alhamdulillah, tak puji Allah, masuk celik-celik mata tu dah jadilah orang lalai dah. Maka bila mula lalai, hikam boleh kata apa? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa awalnya bercahaya, hujungnya bercahaya. Siapa mau awal dia gelap, mula-mula gelap, belakang semua gelap belakang. Maknanya bangkit pagi lupa Allah, maka bimbangnya seluruh kerja buat hari itu lupa Allah. Sampai kadang-kadang salat pun lupa rakaat, lupa baca nu, terlupa baca yang ni, sampai kadang-kadang nak kena sujud sahwi pi. Sebab kamu termasuk golongan lalai. Alhamdulillah. Jadi masuk golongan lalai, dan lain nak buat apa? Kena zikir, istighfar baliklah pada Allah.
Maka Allah beri pula, alhamdulillah tuan, Allah bagi pula bulan Rajab. Antara keperluan Rajab ataupun benar ibadat Rajab, perbanyakkan istighfar. Ini nasihat daripada ulama-ulama kita. Sama ada banyakkan istighfar Rajab yang disusun oleh ulama-ulama ataupun istighfar biasa. Perbanyakkan istighfar itu kerana dosa kita ni banyak sebab lalai. Kita tahulah diri kita siapa, tuan-tuan. Jangan tengok orang, jangan tengok orang, tengok diri sendiri yang lalai ni. Pagi pagi lalai dah. Jadi tuan-tuan yang Allah sekalian, jom usaha dalam pengajian kita yang singkat, yang sebulan sekali ni, saya akan rumuskan beberapa banyak benda yang semungkin, yang sepatutnya untuk kita celik. Bukan celik mata ni, celik mata hati. Supaya kita sedar kita ni lalai. Supaya kita sedar kita ni tak berapa nak celik. Contohnya, minta maaf saya kata contohnya. Pihak saya sendiri. Saya tanya diri saya, umur berapa saya celik Islam? Umur apa? Saya tanya diri saya sendirilah. Umur saya berapa yang saya celik dengan Islam ni? 12, tak lagi. 15, tak lagi, tuan-tuan. Kalau saya lah, 15 tak celik Islam lagi. 20 celik Islam, tak lagi. Kalau pekat saya 20, tak lagi. Celik Islam ni 20 ke atas lah. Mana 20 bawah tu tak lagi. Dia masih dengan dunia, masih dengan alam, masih dengan lalai, masih dengan ghalid. Kita dululah kan. Maka saya pun soal-soalan yang sama, tuan-tuan sekalian. Sama ada yang adalah masjid negeri ni, ataupun yang tengok FB dan sebagainya, YouTube dan sebagainya, saya tanya balik, umur berapa kita ni celik agama? Mau apa? Jawab sendiri lah nak. Kadang-kadang kerana kelalaian kita dengan keduniaan, celik Islam, nak pulun Islam ni 40, 45, 50 orang celik baru nak pulun. Dan kita dapati, ini bukan satu penghinaan, bukan, tapi nak cerita sejarah hidup kita ni. Kita dapati, tuan-tuan, kita sendirilah, bukan saya nak kata siapa-siapa, kita sendiri. Kita dapati hasil kajian, hasil pengalaman kita dapati ada orang yang 40 Quran tak boleh lagi. Ada, tuan-tuan, 40 tahun Quran tak boleh baca lagi. Berlambak tambah-tambah hari ni, tuan-tuan, 40 tahun Quran tak boleh baca lagi pun. Bila 40 tahun Allah campakkan iman, Allah campakkan rasa ingin belajar, 40 tahun nak cari, ustaz nak baca Al-Quran, ustaz. Kita akan sedia mengajak siapapun, insya-Allah, kan? Sebab apa? Sebab ramai yang celik Quran itu ketika mana 40, 30, dan bimbang kita, tuan-tuan, ada yang sampai 50 Quran tak reti baca lagi. Baca bolehlah, tapi cara dia, tuan-tuan, cara dia. Kita baca Quran bukan cara kita. Baca Quran kama unzila, baca Quran seperti mana dia diturunkan. Cara Jibril ajak Nabi SAW, begitu baca Quran. Kerana dia bukan hak kita, dia hak Allah. Baik, maknanya, tuan-tuan, sebagai pengalaman kita, sebagai apa, celik mata hati kita, kita nak blame ourselves, kita nak nanzur ila khata'atina, kita tengok salah kita tahu mana. Banyak salah kita ni, lalai banyak kan. Ni isi kita semua lagi tu. Lalai kita celik, tak celik mata dengan Islam, tak celik mata hari Jumaat ada banyak kebaikan, tak celik mata tengok Quran, zikir, mengaji, tak celik-celik juga. Maksud saya pada sampailah 40, ramai lagi yang tak mengaji pun, tak mengaji, tak ikuti kuliah-kuliah. Ada. Maka alangkah bahagianya apabila seseorang itu celik dah mata hatinya untuk melihat Islam di awal-awal. Awal apa? Awal umur 20, 25 dah celik dah, rasa nak agama dah. Subhanallah. Itu juga pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya baca balik tuan-tuan, muka surat 215 dalam Quran sebelah kanan, surah Yunus. Surah Yunus ayat 58. 215 sebelah kanan, ayat yang ke-58. Allah apa? Kalau hampa nak seronok, nak gembira, gembiralah dengan dua benda. Qul, kata Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ayat 58 muka surat 215 sebelah kanan, tengah-tengah tu ayat tu. Apa dia cerita dia? Kata Allah Ta'ala, Qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakan ya Muhammad, dengan pemberian anugerah Allah, bifadlih, dengan kelebihannya. Kelebihan apa? Kelebihan yang Allah berikan. Ini anugerah Allah. Kelebihan ni sama juga dengan anugerah. Orang yang Allah anugerahkan sesuatu, maka dia lebih pada orang lain. Sebab itu tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan, jangan lupa keluar masjid, jangan lupa doa. Doa apa? Doa di pintu masjid. Sebab doa di pintu masjid masa keluar tu ada perkataan fadlih, kan? Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Jangan tak baca pula doa ni. Di antara adab-adab masuk masjid. Kata Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Nihayah, dia kata orang salat Jumaah itu, salat Jumaah akan dapat 27 pahala. Atas hadis Nabi SAW, salatul jamaah tufdalu an salatil fadhi 70 darajatan. Orang sembahyang berjemaah ni dapat pahala daripada sembahyang seorang-seorang 27 pahala. Maka Imam Ibn Hajar dia ta'liq hadis tu, dia komen hadis tu, dia kata apa? Pendapat aku, Imam Ibn Hajar ni mazhab Syafi'i tuan. Dia kata pendapat aku 27 pahala tu ialah apabila kamu lakukan 27 perkara. Ini pendapat Ibn Hajar. Orang masuk masjid, main masjid salat Jumaah ni akan dapat 27 pahala dengan 27 perkara. Kita fikir masuk main masjid 27 pahala, ya. Tapi 27 pahala tu dia ada kaitan dengan beberapa perkara. Antara yang dia kata Imam Ibn Hajar, dia kata siapa masuk masjid tak berdoa, tolak satu pahala. Siapa keluar masjid tak berdoa, tolak satu pahala. Azan tak jawab, tolak satu pahala. Qamat tak jawab, tolak satu pahala. Tolak. Nak main lagu mana 27? Inilah kita mengaji. Jadi apa doa di pintu masjid bila belah keluar? Allahumma ghfir li dhunubi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Sebab apa dosa? Kok salah buat dalam masjid ni, tak beradab dengan masjid, tak beradab waktu i'tikaf, tak beradab waktu salat, tak beradab waktu mengaji. Keluar masjid, minta Allah ampun dosa. Kemudian yang kedua minta apa? Waftah li abwaba fadlik. Bukakan bagiku pintu-pintu kelebihan. Mana apa dia? Ya Allah, bukakan bagi aku pintu anugerahmu untuk ku terima. Supaya anugerah Allah yang melimpah dalam rumah Allah ni balik ke rumah. Supaya limpahan rahmat Allah, limpahan kelebihan anugerah Allah sampai juga ke anak cucu kita. Inilah kehebatan masjid. Inilah kehebatan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kita diajak oleh Nabi, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Kan? Maka dengan kata Allah, dengan kelebihan dan dengan anugerah ni seronok. Jadi Allah bagi kita Islam, kita seronok tuan-tuan. Contoh lagi dengan doa. Bila Allah bagi kita mengaji, nak kata apa ke Allah? Bila Allah beri kita peluang tutun ilmu, nak kata apa ke Allah? Kata alhamdulillah. Kenapa ramai yang tak mengaji?
Ramai yang tak ada rasa nak mengaji ni. Ada. Solat dia solat, tuan-tuan. Solat dia solat, mengaji tak pada berasa sangat. Sedangkan saya kupas selalu, tuan-tuan. Saya kupas selalu. Ilmu itu dieja dia, ditambah eja ilmu ain lam mim. Ain lam mim. Tambah ya jadi ain lam ya mim. Apa dia? Ilmu tu ditambah jadi alim. Alim siapa? Alim sifat Allah. Alim sifat Allah. Maka ilmu itu Allah suruh kita mengaji berilmu agar kita kenal Allah itu alim. Maknanya Allah suruh kita mengenali dia, makrifat Allah ni dengan ilmu. Banyak yang disebut oleh ulama-ulama, nak makrifat Allah ni dengan ilmu. Satu. Nak makrifat Allah ni dengan apa ni? Dengan wirid doa lepas sembahyang. Ini satu daripada apa? Satu daripada pendapat atau fatwa Imam At-Ta'ilah Iskandari sendiri. Dalam Muqaddimah Hikam disebut gitu. Siapa yang suka tinggal wirid dan doa, maka tertutup baginya pintu ma'rifatullah. Tak kena ya? Tuan-tuan? Tak kena. Salat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak kena Tuhan juga. Sedangkan Alhamdulillah, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat makrifat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat makrifat. Kena Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah yang maha pemurah penyayang. Kena Tuhan. Siapa Tuhan? Siapa Allah? Pemurah penyayang. Betul? Baik. Jadi jangan tinggalkan wirid dan doa. Kata Syekhuna Ibnu Athaillah Iskandari pengatah hikam, dia kata siapa suka tinggal wirid dan doa, maka jahillah ia makrifat Allah. Sampai mati tak kena Tuhan. Tuan-tuan ya Allah sekalian. Jadi kelebihan kita nak minta Allah lebihkan kita daripada orang lain. Apa kelebihan dia tuan-tuan? Daripada dapat mengaji malam ni, malam semalam, malam esok, di mana masjid sekalipun kita pergi habis salat maghrib, Allah anugerahkan pula. Kelebihan kedua kita apa dia tuan-tuan? Selepas dapat salat Jumaat, Allah beri kelebihan lagi. Tunggu Isya dengan satu kefarduan lagi. Maghrib itu fardu, Isya itu fardu. Tunggu fardu dengan apa? Tunggu fardu yang ada bainal fardai ini. Tunggu dengan dua fardu ni dengan fardu yang lain. Apa dia? Mengaji. Maka tunggu Isya malam ni dengan apa? Dengan fardu mengaji. Tuan-tuan ya Allah sekalian, mengaji ni fardu ke sunat? Ke makruh? Ke haram? Haram apa? Haram tak mengaji. Haram sungguh. Mengaji ni apa hukum dia? Fardu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa zada fil hadis muslimatin. Kan? Mengaji, tuntun ilmu ni fardu atas orang muslim. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, Allah lebihkan kita pula malam ni. Dapat solat berjemaah. Kan? InsyaAllah kita kekalkanlah pahala-pahala 27 tu dengan amal-amal yang ada. Kemudian Allah bagi kelebihan pula, lepas salat Jumaat maghrib, nak tunggu Jumaat Isya, kita duduk mengaji pula. Dapat kelebihan lagi tu. Maka suasana dalam masjid rumah Allah ni penuh dengan rahmat dan penuh dengan keampunan dan penuh dengan kelebihan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tu terbuka balik ayat 18 surah Taubah belah kanan. Sebelah kiri, minta maaf, sebelah kiri. Surah Taubah ayat 18. Di sana ada cerita, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ayat ni kata curuk masjid orang tulis. Kan? Innama ya'muru masajidallah. Adapun orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, kata Allah Ta'ala,
Man amana billah, orang tu kata Allah, mereka telah beriman dengan aku. Ini kelebihan. Imarah masjid, makmur masjid, mai ke masjid ni tanda beriman dengan Allah. Allah kata. Ya, saya tak huraikan ayat tu, nanti bila-bila kita huraikan ayat tu pergi panjang sikit insya-Allah kan. Ayat surah At-Taubah ayat 18. Cerita orang tu kalau kita kaji balik ayat tu 18 surah Taubah ni, Allah lebihkan orang main masjid ni dengan beberapa anugerah. Tak kurang 5 anugerah besar dalam ayat tu. Cari tengok mana? Cuba ayat 18 ya. Ayat 18 surah At-Taubah. Di sana ada lebih kurang 5 anugerah Allah, kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang sentiasa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita nak korek rahsia Quran, nak mengaji sikit-sikit bagi kita reti. Supaya apa tuan? Supaya kita celik mata hati melihat kejabuan Allah Ta'ala. Masuk kita malam ni apa sikit tuan? Kita melihat apa Allah buat kita. Supaya kita tak lupa berzikir pada Allah dan jauh diri daripada golongan-golongan yang lalai. Jadi jom tengok Allah buat apa. Oh, pagi tadi Allah bangkitkan aku sembahyang subuh jemaah, alhamdulillah. Oh, pagi tadi lepas main subuh pula aku balik rumah terasa nak zikir apa dah, alhamdulillah. Lepas tu pula lepas zikir tu makan sarapan menyorok pagi, orang kampung tu menyorok lah. Sarapan pagi, breakfast pagi tu. Lepas tu tiba-tiba rasa pula nak duha pula, main duha pula, alhamdulillah. Lepas tu main duha pula, member habak pula, ada kuliah pula online. Ada kuliah duha, ada kuliah pula pagi ni. Kita pun dapat, hujung nak pi rasa nak pi pula dah. Rasa nak tengok FB dan sebagainya. Alhamdulillah. Maksud kita pada tuan, siapa yang beri kita nak amal ni? Siapa yang duk bagi rasa nak beramal? Siapa dia? Kita? No. Jangan nampak kita. Bila nampak kita buat, solang balik, siapa nampak dia buat, dia masuk golongan lalai. Siapa nampak orang dah buat kerja, masuk golongan lalai. Tapi siapa nampak Allah duk perbuat kat dia, Allah yang suruh dia salat, Allah yang gerak dia makin awal, Allah yang buat, hidayah awal daripada Allah tu ada, kemudian mujahadah sikit daripada dia, minnah daripada Allah, gerak sikit pada kita, pemberian Allah belaka. Ketika itu termasuk kita golongan-golongan yang az-zakirun, orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Ulang balik tuan-tuan, mukadimah kita ni nak ajak tuan-tuan sama-sama, saya pun nak ajak kita sama-sama, jom jadi orang yang dikira berzikir pada Allah, dikira orang yang ingat Allah dengan melihat apa yang Allah duk buat. Nah, tuan-tuan, contoh lain senangnya. Contoh lain senang. Kita dulu ni waktu mengaji, contoh saya lah, contoh saya, tuan-tuan bersama juga sama waktu mengaji. Kita bila cikgu tanya ni, cikgu tanya, kamu besar masuk jadi apa? Kat tangan cikgu tanya seorang, kamu jadi apa? Doktor cikgu, doktor. Nombor 2 tu dia tak reti nak jawab apa. Dia dengar doktor, dia pun doktor juga. Nombor 3 pun doktor juga. Nombor 3 doktor juga. Habis satu kelas doktor belakang. Kan? Pengalaman saya lagu tu lah. Habis satu kelas semua doktor, tak tahu nak kata apa. Arkitek seorang 2 ya. Yang lain semua doktor. Semua doktor belakang. Mana ketika itu kita berangan jadi doktor. Kita kata jadi doktor. Tapi hari ini tuan-tuan, jadi apa? Jadi doktor? Kalau semua doktor, siapa jadi pesakit pula? Tak ada lah. Jadi kita dulu fikir nak kerja yang ni, nak kerja yang ni, tiba-tiba siapa yang ubah ni sampai kita jadi macam ni? Antaranya orang memanglah ada, tapi sebenarnya yang ubah kita ni Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal lah siapa kita dah dulu. Tuan-tuan kita sama kan? Kita kenal siapa kita dulu. Tiba-tiba Allah gerak hati, tukar channel belajar agama. Ini je Allah buat kita nampak gitu. Tuan-tuan pun sama juga. Allah kalih channel kita daripada kod lain. Hari ni Allah ubah. Tu fikir-fikir kata, alhamdulillah, nasib baiklah aku tak mati awal.
Nah, kalau aku mati awal, mati maksiat dulu teruk, aku nak jawab dengan Tuhan. Aku ni maksiat banyak, kata dia. Tiba-tiba Allah tarik aku batas balik mai ke masjid, batas balik mengaji, batas balik dalam beriman ni. Sedangkan aku ni dulu ni bukan mau semua tu. Maknanya apa? Maknanya Allah yang gerakkan pergerakan kita ini. Ini ilmu tauhid. Nah, apa tuan-tuan, jom bertauhid semula pada Allah dengan melihat apa yang Allah buat. Maka siapa yang melihat Allah buat, maka betul lah bearing atau hala tuju tauhid dia dengan Allah Ta'ala. Tapi siapa yang nampak manusia buat, dia tak nampak Allah buat, maka tauhidnya beralih pada manusia. Kita ingat cerita daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan seorang muridnya yang mai jumpa dia. Satu ketika mai satu orang pemuda jumpa dengan Abu Hanifah. Dia tanya, ya Imam, aku ni izinkan aku jadi anak muridmu. Imam Abu Hanifah kata, sila, tafaddal, boleh. Budak pemuda ni dia pelik. Pemuda ni dia pelik. Dia pelik apa? Imam Abu Hanifah tak tanya aku pun mai kau mana, nama apa, diterima aku tulis ni. Tak tanyalah kau mana pun. Mudahnya. Kalau tanya aku ni kerja apa, duduk tang mana, siapa, nama, dia tak tanya. Dia tanya, dia kata jom, boleh. Maka jadilah pemuda tadi ni anak murid Imam Abu Hanifah. Hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Sampailah hampir setahun jadi anak murid Imam Abu Hanifah. Tiba-tiba satu hari murid ini dia kata dekat Imam Abu Hanifah. Dia kata apa? Ya Imam, ya guru, ya syaikhi, ya syekh aku, boleh tak aku minta izin pada kamu bercerita tentang aku? Sebab hang tak nak tanya aku pun, wahai guru. Tak pernah kau tanya aku siapa. Maka Imam Abu Hanifah kata, silakan. Dia kata apa? Silakan. Sa'asma, aku kan dengar. Budak ni pun cerita, saya nama saya begini, nama hak dia, tapi saya ni dulu ni kerja saya sekian. Dia kata, ya Imam, wahai guruku, ya syaikhi, sesungguhnya dulu ni aku ni bekerja sebagai seorang penggali kubur. Kerja aku gali kubur, tapi gali kubur hak yang tak dibenarkan lah. Yang tak dia apa? Gali kubur yang tak ada permitnya ni. Dia bukan untuk apa, orang gali kubur liang hak yang dibenarkan di masjid, bukan. Yang ni gali kubur seorang-seorang, hak sendiri punya, private punya. Apa dia buat? Aku gali kubur kerana tu kerja aku korek kubur ni pasal nak curi kain kapan orang mati. Tuan-tuan, ni kalau Samsung teratur okey lah. Samsung curi wayar kabel tak jadi, curi kat atas. Ni curi kat dalam tu. Pergi korek kubur, tuan. Korek kubur, curi kain kapan. Kalau kain kapan tu 5 light, ambil 2, ambil 3, tinggal 2. Ambil 2, tinggal 3. Kalau 7, ambil 3, tinggal lagi 5. Dia ambil juga kain kapan tu. Kan? Itu kerja dia. Maka Abu Hanifah dengar. Dia tak kata apa dengar. Dia kata, ya wahai syaikhi, itu kerja aku. Dan bila mana aku korek kubur ni nak curi kain kapan, jika sekiranya kata dia ada 10 kubur yang aku korek, 100 kubur yang aku korek, aku dapati 80 mayat itu beralih arah. Dia kata gitu. Aku dapati 80 mayat yang duduk kubur yang aku korek ni, dia beralih arah daripada dikebumikan dia, disimpan dia menghadap matahari terbenam ke arah barat. Aku korek-korek, dapati mayat itu beralih arah, dia pusing menghadap matahari naik. Maka tujuan aku tak cerita ni, ya wahai syekh, aku nak tanya, pasal apa mayat ramai jadi dikutu? Maka simple jawab daripada Imam Abu Hanifah, itulah orang yang suka melihat perbuatan orang lain tapi tak suka melihat apa Allah buat dekat dia. Sehingga Allah tak mau menghadap dia dan Allah tak mau jumpa dia. Kerana termasuk golongan lalai.
Dia termasuk golongan yang tak mau zikir Allah, tak mau melihat apa Allah buat. Tuan-tuan Allah sekalian, ini jawab daripada Imam Abu Hanifah. Golongan ni golongan apa? Dia kata golongan yang tak mau tengok Allah, tak mau nampak kerja buat Allah. Maka dia tak mau nampak Allah, Allah pun tak mau tengok dia. Allah na'udzubillah min zalik. Lepas tu ulang balik puji Allah banyak-banyak, sebab Allah yang tukar channel kita ni daripada lalai kepada zakir, pada ghafil kepada zakir aqil. Allah tukar. Sebab kita tahu kita ni siapa dia. Kan? We know ourselves. Na'rifu nufusana. Kita kenal siapa kita. Na'rif, kita tahu dulu siapa kita, lah siapa kita. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, patah balik Allah buat malam ni kita dapat sampai, saya pun dapat sampai dari seberang sampai sini, masih berada juga dalam masjid setiap malam. Segala puji bagimu ya Allah. Antara saya puji Allah Ta'ala ni bagi pihak saya sendiri tuan-tuan, bagi contohnya saya puji Allah, syukur pada Allah kerana setiap malam dapat ke masjid, setiap malam, dengan kuliah, dengan jemaah masjid kita. Kemudian apa lagi tuan-tuan, di waktu-waktu mana apa ada orang tak boleh main masjid, kan, kita dapat ke masjid, dapat berjemaah, dapat apa lagi tuan, dapat belajar. Tuan-tuan dan sekalian, kelebihan yang Allah bagi kita ni bila belajar, dapat mengaji, dapat buka kitab, dapat dengar firman-firman Allah, dapat dengar hadis-hadis Nabi SAW. Ni nikmat. Tak tahulah kalau tuan-tuan tak rasa dapat nikmat, tak tahulah. Tapi saya percaya tuan-tuan yang kita ada malam ni, bukan tengah tengok Isya saja, kita nak merasakan nikmat ilmu itu. Nikmat ilmu, kerana ilmu membuka jalan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang buat. Tuan-tuan, ni tak ada siapa nak panggil rumah kita kan. Tak ada siapa pergi ketuk pintu main masjid tak ada kecuali sahabat-sahabat kita orang tabligh saja dia ketuk pintu. Tapi nak ajak kita malam ni tak ada siapa. Tak ada siapa yang ketuk pintu kita pun. Kan? Tak ada siapa pergi ketuk pintu kita. Kita main sendiri. Bukan kita yang main tuan-tuan. Allah gerak kita main. Maka tujuan saya sebut ni pada jom nampak Allah buat, jangan nampak manusia buat. Kalau tuan-tuan nampak manusia buat, tuan-tuan buat benda yang kita, apa yang kita buat ni kita nampak kita buat, maka ketahuilah anda termasuk golongan yang lalai daripada ingat Allah. Tapi kalau tengok Allah Ta'ala gerak kita sana sini, gerak makik subuh, dapat jemaah, dapat zikir, bayang pula, suduha, ngaji kitab pula, tunggu zuhur, mayang zuhur pula lah jemaah. Maka bila Allah buat kebaikan, itu Allah buat, bukan kita buat. Sebab tauhid kata apa? Tidak bergerak sesuatu zarah sekalipun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tak bergerak apa. Tak izin Allah tak ada bunyi apa, tak dengar apa, tak gerak apa, tak jatuh apa, tak bangkit apa pun tak ada. Sebab Allah tak gerak. Dalam gerak-gerak ni tiba-tiba Allah gerakkan hati kita untuk ke masjid, tunggu jemaah, dapat maghrib, tunggu Isya, duk ngaji pula. Ni semua nikmat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi apa dia punya isi dia? Jom, saya nak ajak tuan-tuan, jom nampak Allah buat. Kerana apa? Kalau nampak kita buat apa, kita bimbang, esok Allah tak mau nampak kita. Nampak orang buat, Allah tak mau nampak kita, Allah tak mau jumpa dia. Maka seperti mana cerita tadi, duduk dalam kubur, orang pusing belah barat, tiba-tiba Allah pusing, automatik. Allah boleh buat tuan-tuan, Allah boleh buat. Sebab kubur itu alam akhirat, dan setiap orang mati berjumpa Allah. Kan? Mati masuk kubur, timbul-timbul itu, kambuh-kambuh itu, baliklah orang lain, malaikat tanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bermakna menghadap Allah lah tu. Ya. Jadi soalan pertama tu nak menghadap Allah dulu. Bila mana tak menghadap Allah atas alam dunia, macam mana nak menghadap Allah dalam kubur?
Bila nampak dunia, dia nampak manusia, kubur nampak Allah macam mana. Dan akhir sekali soalan dia, bagaimana nak melihat pada Allah Ta'ala di akhirat. Seperti mana ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah membincangkan, boleh tak tengok Allah Ta'ala ni di akhirat? Ada pendapat kata tak boleh, ada pendapat kata boleh. Masing-masing ulama hujah. Tapi ahli sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa boleh dan akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Tapi bukan semua orang, sebilangan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi seperti mana Allah pilih kita malam ni untuk mengaji, untuk solat dan sebagainya, kita mohon pada Allah, ya Allah, pilihlah kami juga nanti untuk jadi masuk golongan yang dapat melihat padamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Allah bagi, tapi golongan mana dia bagi? Golongan yang dipilih. Kita minta masuk. Sebab itu sahabat tabligh tuan-tuan, masuk syurga tu kena, memang kena minta masuk syurga. Tapi syaitan kita balik, kita solat jangan dan bukan pasal syurga. Ulang balik taklid dia komen juga, memang kita ada komen kita. Jangan solat pasal nak syurga, kecuali nak syurga tu sebab nak tengok Allah, boleh. Taklid gitu komen dia, jangan beri perhabis, kena faham perhabis. Kita boleh meminta syurga daripada Allah dengan syarat dalam syurga kita nanti, kita dalam syurga, Allah beri nikmat tengok dia. Maka siapa minta syurga bukan pasal Allah, syirik. Siapa salat nak syurga bukan nak Allah, syirik. Pasal syurga itu bukan Tuhan kan? Syurga bukan Tuhan. Allah tu Tuhan, bukan syurga. Maka syurga tu tempat kita duduk, antaranya nikmat dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta syurga tu sebab nak melihat Allah. Selesai, tamam, sempurna niat tu. Kalau niat solat nak dapat syurga, nak buat apa syurga? Jangan sampai syurga menyebabkan kau menduakan Tuhanmu. Jangan sampai syurga menyebabkan kau menduakan Tuhan, dan jangan sebab sampai pahala juga menyebabkan kau menduakan Tuhan. Straight to Allah Ta'ala, tuju terus pada Allah. Kami nak syurga ya Allah, memanglah kita berdoa kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta syurga tak? Tak syurga lah tu. Tapi forward, untuk apa minta syurga? Untuk kami melihatmu ya Allah. Allah tak ada dalam syurga, kita ada dalam syurga. Itu dalil yang pertama, hujah pertama daripada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, pasal apa minta syurga? Kerana ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Siapa yang minta syurga, minta jannatul firdausil a'la, minta syurga yang tertinggi. Sebab di sana ada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita buat pencerahan. Jangan salat pasal nak syurga itu, tapi salat nak syurga sebab dalam syurga kita nanti kita akan dapat nikmat melihat, memandang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Jangan tanya, sebab Allah tidak boleh ditanya dengan bagaimana. Allah, secara tauhid dia, Allah tidak boleh ditanya bagaimana, sebab dia bukan bagaimana. Jadi tunggulah. Allah boleh buat macam-macam untuk kita dapat dia, nampak dia. Dalam kitab apa? Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, kitab Tuan Minal, kitab Tauhid Zauqi, kata dia jangan tanya Allah itu dengan 4 soalan. Jangan tanya Allah itu kaifa, wa mata, wa aina, wa huwa man huwa. Jangan tanya siapa Tuhan, jangan siapa bagaimana Tuhan, jangan tanya bila Tuhan, dan jangan tanya di mana Tuhan. Ya. Jangan tanya. Tanya tu menjatuhkan kamu ke dalam lembah kekufuran. Jadi macam mana nak tengok Allah? Jangan tanya. Iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman saja. Nanti Allah buat. Baik, saya komen balik belajar kita untuk melihatkan minta syurga ni tuan-tuan. Berdoa kita dengan doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu imam baca doa tu kita amin. Pasal apa amin?
minta masuk syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon merayu padamu. Uslub dia. Nas'aluka, kami mohon padamu ya Allah, minta permohonan. Macam kita lah kan, macam saya lah, saya nak main ni, nak langkah main Penang ni, main island, nak pulau, dia kena buat permohonan abang-abang. Minggu depan nak pergi ke Perak, ke Ipoh pula. Kena buat permohonan, apa dah? Permit. Nak rentah negeri, kena buat permohonan. Pergi mohon lah. Dia bagi dapat, tak bagi tak dapat. Ya? Maka permohonan. Jadi kita minta pada Allah, inni as'aluka, inna nas'aluka. Nas'aluka tu makna ya Allah, ku mohon merayu padamu. Dia punya apa? Dia punya uslub ataupun struktur ayat. Kita kata nas'aluka, kita minta tak? Kita mohon. Bahasa sedap dia memohon. Maksud mohon ni adab. Maka kita kepada Allah, ya Allah, mohon kami pada Engkau, nas'aluka ridhaka. Kami mohon padamu, merayu padamu, berilah redhamu Engkau pada kami ya Allah. Minta keredaan Allah. Maka di mana redha Allah paling banyak? Mengaji. Nah, hadis Nabi sebut terang-terang. Hadis Nabi sebut terang-terang. Wa amma talibul ilmi, adapun orang mengaji ini, fayazdadu ridha minar rahman. Orang mengaji ini akhir sekali akan mencapai redha Allah. Maka dengan redha Allah itulah syurga. Mai pula hadis Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang permudahkan jalan-jalan untuk mengaji. Barang siapa yang susah payah pergi mengaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang susah payah pergi mengaji, sahhalallahu lahu. Jawab syarat. Man tu man syartiyah dia panggil. Man salaka tariqan, barang siapa, tak kira siapa pun, salaka tariqan, yang susah payah pergi mengaji. Mengaji ni susah payah tu, ada susah payah dia. Tapi apa jawapan dia? Susah payah mengaji apa dia? Jawapan dia, sahhalallah. Jawab syarat itu, Allah permudahkan bagi jalan ke syurga. Hadis daripada riwayat Imam Muslim. Hadis panjang tu. Ya. Maka tuan-tuan Allah sekalian, redha Allah berikan kepada orang yang mengaji. Kita minta syurga, syurga ni masuk, akan dipenuhi syurga nanti tuan-tuan. Kata ulama, kebanyakan ahli syurga itu tergolong kepada orang yang mengaji. Sebab redha Allah sampai kepada orang cari ilmu. Nabi kata apa? Wa amma talibul ilmi, adapun orang mengaji itu, fayazdadu ridha minar rahman, akan bertambah-tambah redha Tuhan atas diri dia. Ya. Hadis ni kebas-bas tuan, hadis Nabi kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, cerita pasal dua golongan manusia akhir zaman. Cerita dua jenis manusia di akhir zaman. Hadis dia panjang. Man humani la yashba'an. Dua jenis manusia yang takkan puas hati dan takkan pernah berhenti daripada pencarian dia. Siapa? Nabi kata apa? Yang pertama, talibul dunya wa talibul ilmi. Dua golongan, macam majoriti kita ni tuan, pecah dua ni lah. Golongan pertama kita ni golongan ligan dunia. Golongan kedua ligan ilmu. Ya. Yang pertama talibud dunia, puluh ligan dunia. Yang kedua talibul ilmi, puluh ligan ilmu. Nabi kata wahuma la yastawiyani. Kedua-dua ni tak sama. Puas tu memang tak puas, tapi tak sama maqam dan darjat. Nabi kata apa lagi pada Ibnu Mas'ud? Wa amma talibud dunya fayazdadu fi tughyan. Orang cari dunia ni lah jadi hamba Allah yang dimurkai Allah. Terang melampau. Seperti mana Taruk, seperti mana Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Itu hadis Nabi. Kemudian Nabi kata bagi wa amma talibul ilmi,
fayazdadu ridha minar rahman. Clear, very clear statement, clear sungguh, terang sungguh Nabi kata. Apa dia? Wa amma talibul ilmi fayazdadu ridha minar rahman. Adapun pencari-pencari ilmu, akhir mereka akan mendapat redha Tuhan mereka sendiri. Dengan redha inilah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dengan redha Allah lah kita masuk syurga. Ada hadis Nabi SAW. Jadi apa kita nak buat? Jom cari redha Allah. Dan saya patah balik tu tuan-tuan, melihat pada Allah Ta'ala pada ikut hukum tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, melihat pada Allah tak mustahil. Dan Allah akan memperlihatkan dia. Kita akan nampak Allah, jumpa Allah nanti. Tapi waktu kita jumpa Allah, mesti kita berada di syurga. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, dan kita alam Mau'izah Mukminin dan sebagainya. Dia kata apa? Dia kata muhasabah kamu setiap hari. Kena koreksi, bahasa Indonesia kata koreksi diri. Nak tidur malam pagi-pagi, di mana golongan kamu? Siapa kamu? Kata Imam Ghazali. Dan antara muhasabah yang dia nak suruh kita muhasabah ialah, kata dia, di akhirat nanti cuma ada 2 tempat saja. Akhirat mana ada banyak? Di akhirat cuma ada 2 tempat. 2 place. 2 saja. Makanaini, 2 tempat saya akhirat. Pertama, diberi nama syurga. Tempat pertama al-jannah, tempat kedua an-nar. 2 tempat ni saja. Tak ada tempat 3. Tak ada tempat yang ketiga. Walaupun tafsir kata al-a'raf itu, walaupun ulama tafsir kata al-a'raf itu tempat ketiga, tapi ulama ta'liq balik a'raf itu sementara saja. Apa dia a'raf? Kata ulama tafsir, al-a'raf itu tempat di antara syurga neraka. Ada golongan duduk tentu nanti. Ulama balik naik ilmu tafsir kata al-a'raf itu tempat bainal jannati wan nar, di antara neraka dengan syurga. Tak masuk sini, tak masuk sini. Tapi tempat itu pun seketika saja. Atas rahmat Allah, Allah bawa ke sebahagian masuk syurga. Atas azab, atas marah murka Allah, Allah bawa ke neraka. Kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, nak tidur malam, nak pagi-pagi, nak buat apa pun, pikir-pikirlah kamu nanti nak masuk tahu mana. Di akhirat esok nak masuk golongan mana? Ashabul jannah atau ashabun nar? Yang dia minta apa dah? Ashabul jannah, minta masuk syurga. Kan? Maka kata Imam Ghazali, di akhirat cuma ada 2, syurga atau neraka. Dia kata apa muhasabahnya? Tanya dirimu, agak-agak engkau, di manakah tempatmu nanti? Dengan perbuatan kita, dengan maksiat yang dibuat, dengan istighfar yang kurang, dengan mengaji yang kurang, ibadat yang tak tentu hala, di mana kita nanti? Sedangkan para ulama-ulama wali Allah Subhanahu wa taala lepas sembahyang menangis, lepas zikir menangis, lepas baca Quran menangis. Sebab masih duk sedih, sebab tak tahu di mana tempat terakhir kita nanti. Tak tahu. Kita tak tahu nak mati di mana, tak tahu lagi. Saya selalu sebut kat saya juga sebagai apa? Sebagai panduan tuan-tuan juga. Dia fikir, ni aku nak mati di mana nanti ni. Sebab tengok kawan-kawan mati bagus-bagus. Ramai sahabat-sahabat kita mati bagus, mati di Mesir, makamkan bersama dengan wali-wali Allah di Mesir. Subhanallah. Kita tak tahu mana. Kan? Nak mati di mana kita ni? Bagaimana cara mati? Kan? Macam mana Allah nak buat waktu mati nanti? Nak simpan tahu mana? Hari apa nak mati? Maka tuan, muhasabah kita sikit, di mana kita nanti di depan Allah, di akhirat nanti. Ini muhasabah dia, supaya kalau yang bermaksiat berhenti segera, supaya yang bertaat terus bertaat lagi sampai mati. Dan tuan belum sekalian, ke 9 dah, kau berhenti tuan. Kau berhenti 9. Kita lajak ni no. Aisyah lebih lama no. Nak sambung ke nak berhenti? Berhenti dah no. Ke 9 dah.
Sambung pula bulan depan pula, insya-Allah, mudah-mudahan. Sambung pula minggu depan. Baik. Sebagai summary dia, sebagai apa? Sebagai panduan balik, tuan-tuan, apa mukadimah yang Allah ajak kita malam ni? Ilham daripada Allah, walaupun kita ada kitab kita nak baca. Kitab kita nak baca ialah bersahabat dengan orang soleh. Bersahabat dengan orang soleh. Hadis dari Nabi cerita pasal sahabat dengan orang soleh. Itu yang kita buka di sini. Dan tapi malam ni Allah tunjuk kita benda lain yang kita bincangkan. Apa dia? Antaranya, kalau kita nak jadi orang yang dikira berzikir kepada Allah setiap masa, maka jom jadi orang yang melihat apa yang Allah buat kat kita. Apa Allah buat kat anak kita, apa Allah buat kat isteri, Allah buat kat mak, Allah buat kat ayah, Allah buat kat adik-beradik, Allah buat kat member-member kawan-kawan. Tengok Allah buat apa. Tak apalah tengok Allah buat apa, tapi sebenarnya tuan jangan tengok orang, tengok apa yang Allah buat kat kita. Allah bagi Islam, Allah bagi iman, Allah bagi taqwa, Allah bagi ulama-ulama, Allah bagi nabi-nabi, Allah bagi Quran, Allah bagi Islam, macam-macam Allah bagi. Tetapi manusia tetap juga kufur pada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Saudara-saudara, jom belajar tengok apa yang Allah buat. Sudahlah, berhentilah melihat kita ada buat. Sebab kalau kita melihat kita buat, pertama, sama ada jadi sombong atau menjadi orang yang terlalu keras. Dua tu je. Kalau melihat tu tengok diri, bimbang jadi orang yang sombong. Aku kaya, aku pandai, aku hebat, aku begini, aku begini. Maka kalau tengok aku, sombonglah. Sebab Iblis berkata, ana khairu minhu. Ayat 12 surah Al-A'raf, muka surat 152. Muka surat 152, ayat paling atas di kiri, paling atas sekali, ayat 12. Kata Iblis pada Allah Ta'ala, ana khairu minhu. Ayat 12 surah Al-A'raf, muka surat 152, sebelah kiri, ayat paling atas sekali. Kata Iblis pada Allah, bila Allah kata kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Ya Iblis, apa yang menghalang kau daripada sembah Allah Ta'ala, daripada hormatkan Adam, sujud pada Adam bila aku suruh? Allah tanya Iblis, apa yang buat hang tak mau hormat dia ni? Tuan-tuan, usjud li Adam, sujud pada Adam bukan sujud sembahyang. Sujud pada Adam mana? Hormat Adam. Maknanya Islam asasnya hamba Allah kena banyak respect. Kepada Islam Islam agama respect, agama hormat menghormati. Kenapa? Kerana usjudu li Adam bukan sujud pada Adam. Usjudu li Adam makna respect him, ihtiram, hormatlah Adam itu, wahai Iblis. Tiba-tiba Adam tak mau hormat Iblis. Sebab dia apa? Sebab apa? Dia berkata pada Allah, bila Allah kata, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa yang halang kau daripada hormatkan Adam? Kata Iblis, ana khairu minhu. Aku lagi baik daripada dia. Aku lagi bagus daripada dia. Khalaqtuhu min tin. Kau jadikan dia daripada tanah. Wa khalaqtani min nar. Aku kau buat pada api. Dia sombonglah pasal dia nampak dia. Dia tak nampak Allah. Maka Allah pun kata, ukhruj minha fa innaka rajim. Kata Allah Ta'ala, wahai Iblis, keluar daripada syurga, kau termasuk hamba-Ku yang ku laknat. Sebab tak erti hormat. Tuan-tuan, jadi jom belajar apa? Jom belajar tengok Allah buat apa kat kita. Okay, sibuk-sibuk lagu mana pun dengan dunia, Allah bagi juga ke masjid. Sibuk-sibuk kita dengan dunia, Allah bagi juga mengaji. Sibuk-sibuk kita kerja dunia, Allah berikan juga Al-Quran, boleh reti, boleh baca dan sebagainya. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat-Mu pada kami sekalian. Yang penting apa tuan? Jangan nampak kita, nampak Allah Ta'ala. Supaya dikubur nanti nampak Allah. Supaya nak mati esok nampak cahaya Allah. Supaya di syurga nanti akan dapat melihat Allah Ta'ala, kerana kita sentiasa masuk golongan yang melihat apa yang Allah buat. Wallahu alam. Aqulu qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sa'il muslimina wal musliman.
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin wa innatal taibin. Jumpa lagi insya-Allah dalam kuliah kita pada bulan depan pula. Insya-Allah kitab kita tuan, saya ulang balik, kitab kita 40 hadis bersahabat dengan orang soleh. Kita nak baca nanti insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi malam ni kita rumuskan beberapa perkara dulu untuk kita jadikan dia panduan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawli fattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan dan rezekikanlah kepada kami ya Allah rasa rindu dan cintakan Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Wa hubbu man yuhibbuka, dan berilah kami rindu dan cintakan sesiapa juga yang menyintaimu ya Allah ya Tuhan kami. Wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik, dan berilah kami rindu dan cintakan segala amal yang mana amal itu boleh membawa kami kepada kecintaan dan kerinduan padamu ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.